Okay. Sebagai orang yang pergi kuliah juga, dia perlu ambil kira dan setakat itu kita mau tidur lah. Membaca surah selepas Al-Fatihah. Okay, cuma surah ni boleh baca sambung tak? Tadi kita kata Fatihah tak boleh baca sambung kan? Surah boleh baca sambung tak? Okay, boleh baca sambung. Cuma Al-Fatihah. Ada apa-apa kan? Saya kata kita berhenti sini dulu. Sebab selepas ni kita akan masuk banyak benda-benda yang melibatkan pergerakan. Dan mungkin kita kena buat demonstrasi ya. Bukan demonstrasi jalan raya orang. Demonstrasi ni ya, solat lah. Macam mana nak duduk kita kan, macam mana kedudukan kaki kita, sujud kita, macam mana. Dan nanti juga macam mana kita turun sujud. Dan di situ saya akan cerita, kita akan sebut berkenaan dengan hadis Nabi itu dan bagaimana hadis Nabi itu ditafsirkan oleh berbagai ulama dengan berbagai tafsiran, beberapa tafsiran. Okay. Nah, benda-benda macam tu kita jangan belajar. Ada apa-apa kan? Satu soalan dan satu nak minta pendapat. Pendapat ya. Yang pertama ni berkaitan dengan saya teringat masa kecil dulu lah. Saya dengar ada ustaz ni bagi kuliah. Dia kata kalau baca dalam solat, surah pada rakaat yang pertama tu mesti dulu sebelum surah yang rakaat kedua. Adakah itu benar? Dan kalau tidak, kita baca rumah balik lah. Al-Albani, saya jawab itu dulu. Al-Albani yang membincangkan perkara ini dan sebab dalam hadis-hadis yang sahih pernah Rasulullah SAW membaca surah yang kemudian dia baca surah yang dahulu. Jadi sabit dengan hadis dibolehkan membaca surah yang kemudian rakaat kedua baca surah yang dahulu. Ya. Cuma di dalam hadis Nabi SAW, surah dia rakaat pertama lebih panjang daripada surah rakaat kedua. Sebab apa? Berdiri rakaat pertama lebih panjang daripada berdiri rakaat kedua. Itu syarat dia. Tapi dahulu kemudian itu tak yang pentingnya panjang. Panjang berdiri rakaat pertama mesti lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu sabit dengan hadis-hadis yang sahih, banyak hadis berkenaan dengan tauhid. Allah Taala. Yang kedua nak minta pendapat berkaitan dengan poin nombor 4, ambil kira keadaan makmum. Kalau kita tengok trend Ramadan Muslim di Malaysia, dia nak ikut Mekah katanya, seolah-olah mewajibkan makmum kena ikut 20 rakaat tu satu juzuk, maksudnya lebih kurang satu rakaat satu muka dalam mushaf Osmani. Jadi pada pandangan saya lah, nampak macam trend tu menakutkan orang ataupun orang datang malam pertama je, malam kedua penat nak buat sendiri ke rumah. Apa pandangan? Ini bukan pandangan saya lah. Di dalam usul fiqh, siapa beri usul fiqh, para ulama membahaskan berkenaan dengan apa yang kita nak baca dalam solat. Kita nak cari dalam mana? Apa yang kita nak baca dalam solat? Kita panduan kita Quran, yang pertama Quran, kedua sunnah Nabi SAW. Okay? Sunnah Nabi kita kena ambil kira makmum. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Muzammil, surah nombor 72 ke 73, lebih kurang tu lah, saya tak ingat nombor, tapi surah Al-Muzammil. Di dalam surah Al-Muzammil, ayat akhir surah Al-Muzammil ni dia ada 20 ayat kan? Ayat 19 ayat pertama tu diturunkan di Mekah dan ayat terakhir diturunkan di Madinah. Okay, kalau dia panjanglah perbahasan bagaimana Allah bagi keringanan tentang solat malam semua ni. Okay. Cuma di dalam ayat yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala disebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Sebab surah Al-Muzammil ini tuan-tuan dan puan, dia merujuk kepada solat secara khusus. Jadi para ulama usul fiqh bila membicarakan berkenaan dengan apa yang nak dibaca dalam solat, asas dia faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Dan diulang pula selepas itu faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran itu. Jadi usul fiqh membicarakan bahawa kita baca yang mudah. Mudah ni para ulama membincangkan apa maksud mudah. Mudah untuk kita hafal atau mudah untuk makmum.
Satu mudah untuk kita hafal ya. Kita bacalah apa yang mudah, yang kita tak boleh lagi jangan baca lah. Ataupun mudah untuk kita baca. Jadi kita tak boleh baca lagi jangan baca lah. Ya. Satu lagi, para ulama mentafsirkan berkenaan dengan ayat itu memudahkan makna. Jangan kita baca panjang lah. Ya. Jadi itu dalam solat macam itu usul fiqh. Perkara yang paling asas ialah kita baca yang mudah. Dan juga dalam hadis Nabi SAW kita disuruh mengambil kira makmum. Solat tarawih Nabi SAW dia tak panggil solat tarawih, dia panggil solat apa? Salatul lail ataupun salatul qiyam. Kan? Dia panggil salatul lail atau salatul qiyam. Sebab apa dia panggil salatul qiyam zaman Nabi? Sebab apa maksud qiyam? Diri. Orang Melayu kata qiyam ni, no. Qiyam diri kan. Sebab apa dia panggil solat diri? Sedangkan dalam solat itu sujud pun ada, rukuk pun ada, tapi dia panggil solat diri. Kerana apa? Kerana solat tarawih Nabi, solat qiyam Nabi ni dia berdiri lama, dia baca lama. Nah, para ulama membincangkan dengan panjang lebar. Okay. Nabi baca panjang kan? Tapi asasnya ialah faqra'u ma tayassara minal Quran. Selepas zaman Rasulullah SAW, salat tarawih di zaman Nabi yang kita panggil tarawih ni, di zaman Nabi berapa rakaat? 8 rakaat dengan 3 witir ataupun 5 witir, 11 atau 13 semuanya. Okay. Nabi baca panjang kan?